Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan dan selamat datang ke channel saya, channel Ustazah Anidah Zul. InsyaAllah perincian tajuk kita pada hari ini ialah dalam bidang fiqah, iaitu atas tajuk sembelihan. Sebelum kita memulakan pelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita menadah tangan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita perolehi diberkati dan dirahmati olehnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, apakah dia standard kandungan yang akan kita perolehi daripada pembelajaran kita hari ini? Di akhir pembelajaran kita nanti diharapkan anak-anak pelajar dapat merumuskan konsep ibadah sembelihan serta mengamalkannya secara beradab dan istiqamah. Apakah yang dimaksudkan dengan sembelihan? Sembelihan ialah menghilangkan nyawa binatang yang halal dimakan dengan cara memutuskan urat halqum dan urat merit dengan menggunakan alat yang tajam serta diniatkan kerana Allah Subhanahu wa taala. Justru apakah hukum menyembelih binatang yang hendak kita makan? Hukumnya adalah wajib apabila kita hendak memakan binatang tersebut, maka wajiblah binatang tadi disembelih. Sekiranya binatang tadi tidak disembelih mengikut syariat Islam, maka binatang itu disebut bangkai dan memakannya adalah haram kerana ia adalah najis. Baik, sembelihan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam surah Al-Maidah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla lighairillahi bih. Yang bermaksud diharamkan kepada kamu makan bangkai binatang yang tidak disembelih dan darah yang keluar mengalir dan daging babi termasuk semuanya dan binatang-binatang yang disembelih kerana yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Seterusnya, apakah dia kepentingan atau hikmah sembelihan? Yang pertama, melalui sembelihan kita dapat mengeluarkan semua darah binatang dengan cepat. Jadi binatang yang tidak mati secara disembelih, maka darahnya tidak mengalir dan akan menjadi beku dalam daging binatang tersebut. Yang kedua, sebagai tanda penghormatan manusia kepada binatang. Dan yang ketiga, supaya binatang tidak tersiksa. Apabila binatang disembelih, maka ia akan mati dengan lebih cepat. Dan seterusnya, memastikan daging segar dan juga bermutu kerana darah yang ada dalam binatang tersebut telah dikeluarkan melalui sembelihan. Seterusnya, dapat menghindarkan kita daripada penyakit apabila kita memakan binatang yang tidak disembelih. Dan yang terakhir, dapat memelihara akidah kerana ketika menyembelih kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, marilah kita lihat apakah dia rukun sembelihan. Rukun sembelihan ada 3, iaitu yang pertama, penyembelih. Yang kedua, mestilah binatang sembelihan. Dan yang ketiga ialah alat yang digunakan untuk menyembelih. Bagi setiap rukun sembelihan tadi, ada syarat-syarat sahnya. Syarat sah bagi penyembelih ialah yang pertama, mestilah Islam ataupun ahli kitab. Maka sekiranya binatang itu disembelih oleh orang kafir, sembelihan tadi tidak sah. Yang kedua, mestilah penyembelih tidak dalam ihram, sama ada ihram haji ataupun ihram umrah. Dan yang ketiga, mestilah penyembelih berniat sembelihan kerana Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, syarat sah bagi binatang sembelihan ialah yang pertama, binatang sembelihan tadi halal dan masih hidup.
Yang kedua, binatang tadi putus urat halkum dan urat merik ketika disembelih. Dan yang ketiga ialah binatang mati dengan sekali sembelihan dan binatang tadi mati dengan sebab sembelihan. Seterusnya, apakah dia syarat-syarat sah alat sembelihan? Syarat sah alat sembelihan ialah semestinya menggunakan alat yang tajam seperti pisau, kapak ataupun parang. Dan seterusnya tidak boleh menggunakan gigi ataupun kuku. Baiklah, kita lihat apakah dia syarat sah sembelihan secara keseluruhan. Yang pertama, ia mestilah disembelih oleh orang Islam ataupun ahli kitab. Yang kedua, disembelih dengan niat kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, penyembelih tidak dalam ihram haji ataupun umrah. Yang keempat, binatang yang disembelih halal dan masih hidup. Yang kelima, binatang mati dengan sekali sembelihan. Dan yang keenam, binatang yang disembelih mati dengan sebab sembelihan tersebut. Dan yang ketujuh, binatang yang disembelih putus urat halkum dan urat marih. Dan yang ke-8, mestilah menggunakan alat yang tajam. Seterusnya, marilah kita lihat apakah dia perkara-perkara sunat sembelihan. Yang pertama, disunatkan kita menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, contohnya kalimah Bismillah ataupun kalimah Allahu Akbar. Yang kedua, disunatkan berselawat ke atas Nabi, iaitu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan yang ketiga, memutuskan kedua-dua urat merih yang ada di kiri dan kanan binatang tersebut. Dan yang keempat, menghadapkan binatang ke arah kiblat. Dan seterusnya, membaringkan binatang di atas rusuk kiri ketika hendak disembelih. Dan yang keenam, menggunakan alat yang sangat tajam. Maka disunatkan kita mengasah terlebih dahulu alat yang hendak kita gunakan untuk menyembelih binatang. Dan seterusnya, menyembelih di waktu siang hari. Manakala perkara-perkara makruh sembelihan ialah yang pertama, menunjukkan alat sembelihan di hadapan binatang yang hendak kita sembelih. Dan yang kedua, mematahkan leher binatang sebelum nyawa binatang tersebut hilang. Dan yang ketiga, menggunakan pisau yang tumpul. Dan yang keempat, tidak membaca Bismillah ataupun Allahu Akbar. Dan yang seterusnya, tidak menghalakan binatang ke arah kiblat ketika kita menyembelih. Dan yang keenam ialah menyembelih di hadapan haiwan lain yang hendak disembelih. Ini adalah merupakan seekor ayam yang telah disembelih. Marilah kita lihat di manakah urat halkum dan urat merih bagi ayam ini. Ini adalah merupakan urat halkum ataupun saluran pernafasan. Manakala ini adalah merupakan urat merih ataupun saluran makanan. Kedua-dua urat ini disyaratkan mestilah putus ketika penyembelihan dilaksanakan. Sekiranya tidak putus salah satu daripada urat ini, maka sembelihan tadi tidak sah. Demikian tadi perincian mengenai ibadat sembelihan. Justru kita hendaklah memastikan apabila kita hendak memakan daging binatang, hendaklah kita menyembelih terlebih dahulu binatang tersebut mengikut syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah bertujuan untuk memelihara kesihatan dan juga memelihara akidah kita supaya sentiasa dirahmati dan dalam keberkatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya setakat itu sahaja untuk kali ini. Sekian. Terima kasih daripada saya. InsyaAllah jumpa lagi di lain waktu
Segala yang baik adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kekurangan adalah daripada kedaifan diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.